Assalamualaikum. Ni saya dah beli dah botol sebab saya nak isi tempoyak. Ni tempoyak saya dah jadi. Lepas tu saya nak berbedak-bedak lah tempoyak ni. Tu. Dah jadi. Saya buat dua bekas. Satu, tu satu lagi yang ni. Saya guna berapa biji hari tu 26 biji. 26 biji. 26 biji 20 buah durian. Saya beli 26 biji, dia jual hari tu 15 biji harga 100 kan. Lepas tu dah saya beli RM100, dia sedekah 10 biji. Jadi 26 biji semua saya buat tempoyak, saya buat asam durian. Itulah Sezri, Daisy. Itulah saya buat tu. Sedap. Anak saya dah makan dah. Saya ada anak seorang tu, ada anak hak tak makan. Ada anak saya seorang tu, dia cukup pelik tengok tempoyak dengan asam durian makan dengan nasi. Dia kata dia tak boleh terima, cannot brain. Dia kata buah durian makan dengan nasi, dia tak boleh terima, nampak pelik sangat buah durian makan dengan nasi. Jadi yang lagi 3 tu makan. Yang hak perempuan, hak sulung tu, dia memang dia hantu tempoyak, hantu asam durian. Sekali dia makan nasi kan, asam durian kena 2 atau 3 banyak ni. Hak tu saya tak tahu, hak tu dah memang hantu dah. Dah memang jadi hantu asam durian dah. Tu hak laki-laki tu makan macam saya aja, makan dengan nasi biasalah kan, kita makan dengan sambal kan. Tapi hak perempuan tu saya tak tahu. Dia memang hantu. Hantu tempoyak. Tu. Saya buat asam durian ni, saya perisi semua buah durian daripada dia punya biji tu. Jadi 30 biji buah durian, dapatlah dua bekas ni. Kan. Tu sekali saya nak isi dalam botol, nak bedak-bedak. Lepas tu saya beli buah durian semua, saya buang biji dia semua. Dapatlah banyak ni. Lepas tu saya tumbuk, saya misin cabai Melaka, cili padi. Cili padi tu saya ingat dalam 100 biji lebih lah. 2 bungkus kan. Saya ingat sebungkus tu ada, saya ingat dalam 100 biji, 150 biji macam tu lah kan. Okey, jadi cabai Melaka, cili padi ni saya misin cabai saja. Saya misin cabai ni, misin dalam tempat misin kering tu, misin tanpa ayak tau, tanpa garam. Saya misin kasak sikit, lepas tu bubuh dalam durian ni. Lepas tu ambil garam kasak ke garam halus ke, bubuh dalam ni. Lepas tu disebabkan durian hak yang buah tak manis macam durian kan. Jadi saya kena campur gula. Kalau kata buah tu dah manis ting dah, tak payah bergula lah kan. Tapi dah saya beli buah durian hak yang tak apa nak manis dah ni. Hak yang tak apa nak manis. Lepas tu hak yang kata apa, buah kematu kan, buah jadi isi dah keras tu. Tu. Apa di Kedah panggil, kalau kata buah yang isi dah keras tu panggil buah kematu. Jadi saya terpaksa campur gula kan. Jadi saya gue perancuk dengan tangan ni semua ni. Sebab kalau saya tak mau misin, sebab kalau misin dia jadi terlalu halus, dia tak boleh rasa lah isi durian tu kan. Jadi semuanya saya ramah dengan tangan lah, pakai plastik lah kan, ramah dengan tangan tu. Jadi hancur halus dia tu, halus sedap lagi sebab halus
masih boleh terasa lah isi-isi durian tu. Jadi saya bubuh cabai Melaka 150 biji, misin cabai saja bubuh dalam ni. Lepas tu bubuh garam kasar, garam halus. Hari tu saya guna garam halus. Saya guna garam halus sebab bila saya guna garam kasar, dia tak hancur. Jadi kita susah nak sebatikan rasa masin tu. Sagi masa rasa masin lagi terkenal tang ni ya ke. Jadi saya guna garam halus, senang. Semua boleh rata, boleh masuk semua. Lepas tu cabai Melaka, garam halus, lepas tu gula kena bubuh sebab buah durian yang saya beli ni tak berapa nak elok. Ada hak tawak, ada hak yang manis, ada hak tak apa manis, ada hak kematu. Tawak hai biak tu hak kematu tu saya misin, saya bubuh ayak sikit. Jangan buah ayak pahit tak, kena buah ayak masak ataupun ayak mineral ataupun ayak tapisan. Hak tu baru boleh tahan. Jadi hak kematu tu saya misin buah ayak sikit je. Bagi dia boleh misin, misin elok tu baru campur dengan durian yang hak biasa tadi tu, kan. Jadi cantik lah sebab selalunya kalau durian, kalau nak buat kelempuk ni orang akan guna buah isi durian haknya macam tu lah, haknya dah tak elok dah, haknya tak boleh makan, haknya tawak, haknya kematu, haknya tak berapa nak manis apa semua kan, yang kira yang kita tak boleh makan fresh. Macam tu lah, hak tu lah orang buat asam durian. Jadi dah bubuh cabai Melaka, bubuh garam, bubuh gula. Lepas tu dah siap semua tu, baru saya bubuh asam keping. Asam keping jangan bubuh banyak. Asam keping kalau kata kita guna 2 biji lah durian kan, bubuh asam keping dalam setengah keping saja. Sebab setengah keping tu pun dalam 2 hari ya, lepas tu kita kena ambil buat keluar sebab lagi dia masam sangat-sangat. Okey. Hak ni anak saya memang dah makan dah semalam. Dia dah memang kata dah sedap sangat-sangat lah Umi. Tak tahu nak habaq ni. Sekali dia makan nasi dengan asam durian kena 3 senduk ni lah. Punya macam mana tu, nak bayangkan macam mana dia hantu lempuk durian, dia hantu tempoyak durian, dia hantu asam durian. Dia lah kan. Lepas tu dah siap semua tu, kita bubuh dalam bekas yang kedap udara kan. Tak kira dalam botol ke dalam pawai yang kedap udara ke. Lepas tu kita simpan dalam kabinet. Yang ni saya simpan kat kabinet luar sebab takut berbusuk kan. Jadi saya simpan dalam kabinet luar, simpan 2 hari saja. 24 jam atau 36 jam ya, jangan lebih, saya takut masam. Lepas tu nak bagi tahan lama ni, saya masuk dalam peti ais. Jadi bila masuk dalam peti ais, dia dah elok sangat-sangat dah, sebab hanya 36 jam, 42 jam, 40 jam tu dia dah cukup masam dah. Jadi kita keluarkan asam lugok tu, kita simpan dalam peti ais. Jadi bila simpan dalam peti ais tu, kena buang asam lugok nah, jangan bagi ada sekali. Selagi dia masam, terlalu masam, over masam tak sedap pula kan. Jadi sebelum kita nak simpan, kita nak perap 24 jam, 36 jam, 40 jam tu, kita rasa dululah sikit masin, masam, manis semua cukup dah. Masam tu tak apa nak masam sangat aku kan, sebab kita tak peram lagi cukup jam. Nanti bila dah cukup jam tu, sekurang-kurangnya 24, sekurang-kurangnya 30 jam pun tak apa dah, kan. Jadi 48 jam pun tak apa. Yang ni saya buat, saya peram 48 jam lah ni, 2 hari. Jadi tu banyak tu. Ni bekas ni lagi. Jadi buah durian 30 biji saya dapat banyak ni saja. Tu. Kan cantik, cantik color dia. Cantik. Jadi asam durian kalau nak bagi lama, kualiti tetap elok. Lepas cukup masa kita peram dia tu, sehari ke 2 hari ke, kita kena simpan dalam peti ais. Simpan dalam peti ais ni, tahun depan balik musim durian jumpa pun masih elok lagi, masih boleh makan. 2 tahun pun masih elok lagi.
Sebab kita simpan dalam peti ais kan. Saya kalau asam durian, kalau lebih pada 2 hari 3 hari tak simpan dalam peti ais, saya tak boleh makan dah. Sebab saya rasa masam kan. Jadi untuk tahan lama tu, untuk kualiti dah tetap elok, kita simpanlah dalam peti ais. Ni siapa suka ni mesti pensel rebus terguling. Ada orang mesej kat saya minta nak beli, minta dihantar sikit kan, tapi saya tak boleh. Saya tak boleh nak hantar sebab pos dah pesan dah. Tempoyak durian, asam durian jangan duk pos. Isi durian, buah durian jangan duk pos. Mereka akan ambil makan ataupun mereka akan buang. Sebab dia akan berbau. Jadi siapa-siapa yang teringin nak makan tu, baik dia pergi beli buah durian. Paling kurang pun 2 biji. 2 biji tu dia dah boleh 1 balang dah. Kalau kata 2 biji tu dia dah boleh setengah balang lah. Dia dah boleh setengah balang ni. Saya nak semua balang. Tu. Anak saya hak ni lah hantu tempoyak. Say hello sikit Kak Yang. Hello. Tu. Kak Yang buka lampu ni Kak Yang. Tu. Asam durian. Tu. Asam durian. Nampak putih kan? Tapi di luar ni kuning. Tu. Itulah cara nak buat. Dia yang. Saya tengah try tengok. Nampak kuning tak sangat. Tak boleh ni. Kalau kalau video yang biasa bukan dalam live. Okey, macam tu lah no. Kalau nak buat asam durian, kalau kena buah yang kematu keras tu, isi dia keras tu, yang tak apa nak masak tu, jangan buang juga. Hak tu kita boleh blend dengan air mineral tak apa, air masak pun tak apa, air tapisan pun tak apa. Cuma jangan blend dengan air paip, sebab dengan air paip dia takkan tahan. Kalau air masak, air mineral tu tak apa, memang dia boleh tahannya, tak ada masalah. Okey, satgi saya nak pack lah dekat anak perempuan tu. Saya nak bagi ni satu apa? Tak nampak ni. Besar mana belakang sikit. Dekat Kak Yang Umi bagi satu tempayan besar lah. No, I want all of them. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.